Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi barisan pimpinan Masjid Al-Irfan Raka, tuan-tuan pegawai ahli jawatan kuasa, tak lupa imam bertugas pada pagi ini, Ustaz Fadil, Ustaz Omar, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah solat subuh Jumaat, hari di mana tidak ada matahari yang lebih baik keluar di ufuk timur, melainkan matahari yang terbit pada pagi Jumaat. Mudah-mudahan berpagi-pagian kita di rumah Allah hanya membawa barakah di dalam kehidupan, di dalam amalan, di dalam apa yang akan kita kerjakan pada sepanjang hari ini. Mudah-mudahan yang bertambah adalah pahala dan kebajikan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ini kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Ibnu Hibban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah, usduqu idza haddastum wa awfu idza wa'adtum wa addul amanata idza tumintum wahfazu furujakum wa ghuddu absarakum wa kufu aydiyakum." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kamu jamin bagiku 6 perkara daripada diri kamu, aku jamin bagi kamu syurga. Benarlah apabila kamu berbicara, tunailah janji bila kamu berjanji, laksanakanlah amanah apabila kamu diberikan amanah, jagalah kehormatan kemaluan kamu, tundukkanlah pandangan kamu, dan tahanlah tangan kamu daripada melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita nak tengok satu hadis yang sahih, yang mana kalau dapat kita laksanakan, maka kita dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, kamu jamin bagi aku ini 6 perkara daripada kamu, aku jamin bagi kamu syurga.
Di dalam syarah kepada hadis ini, Al-Imam Ibn Abdul Bar, dia menyebut, bila disebut saja idmanu li sittan ay minal khisal, makna 6 perkara ini kamu jaga semua-semua. Min anfusikum ay bi an tadawamu ala fi'liha, kamu berterusan di atas mengerjakan ke-6 perkara ni. Makna kamu committed, kamu sungguh-sungguh, kamu istiqamah, jaga 6 perkara ni, pelihara 6 perkara ni, aku jamin syurga. Kata Nabi SAW, yang jelasnya Nabi menyebut adman lakumul jannah, aku jamin bagi kamu akan syurga, ai dukhuluha, kamu akan masuk syurga. Yang pertama daripada 6 perkara yang Nabi minta kita jamin untuk kita istiqamah, kita berterusan, kita jaga dalam hidup kita, usduku idza haddastum. Yang pertama, kita hendaklah berlaku benar apabila kita berbicara. Maknanya jangan berdusta. Zaman-zaman yang kita hidup ni zaman pendustaan berleluasa. Ramai orang sudah tidak ambil berat kepada bercakap benar, sedangkan Nabi suruh kita cakap benar, Islam suruh kita cakap benar. Bukan benda sunat, benda wajib cakap benar ni. Maknanya jangan berdusta. La tukadzibu fi syai'in min hadithikum. Jangan kamu muhung di dalam sesuatu perkara daripada pembicaraan kamu, daripada cakap kamu, melainkan di sana ada maslahah yang diizinkan syarak. Dia kata seperti amrin makhsusin kahifzin ma'sumin, seperti kita nak jaga satu orang yang baik, yang pada ketika itu dia barangkali dikejar musuh. Dia seorang yang baik, yang jujur, tiba-tiba dia lari masuk dalam rumah kita, maka kita berhelah bahawa dia tidak ada dalam rumah kita. Tapi hari ini orang tak heran pun kepada cakap benar yang dituntut dalam agama. Kan? Mula-mula Nabi sebut orang yang membawa tanda munafik itu idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba. Bila dia cakap dia bohong. Buka mulut bohong. Ada orang macam tu, hari-hari bohong. Cuba bayang kalau bapa, ibu, suami, isteri yang patut jadi contoh, yang mesti jadi contoh kepada anak-anak. Cuba bayang kalau pemimpin cakap bohong, maka cempura habis di bawah. Bukan saja maklumat itu tidak benar, tapi ketidakjujuran itu akan membawa akibat dan kesan besar kepada yang di bawah. Nabi kata, "Qul haqqa walau kana murra." Cakaplah yang benar walaupun ianya pahit. Maknanya kalau benda tu salahlah. Walaupun benda tu jatuh atas diri kita sendiri, ngakulah. Kena cakap yang benar. Sebab yang benar itu dia yahdi ilal bir, dia akan bawa kepada kebaikan. Sebaliknya kalau kita cakap bohong, kalau kita menipu ni yahdi ilal fujur. Nabi kata dia membawa kepada fujur, dia bawa pada zalim. Al-fujur ni dia tak pergi kelain lah, dia akan pergi kepada an-nar, dia pergi pada neraka.
Di dunia pun hidup kita tidak aman bahagia. Di akhirat yang menanti kita celaka dengan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Wa aufu iza wa'adtum. Kemudian kita dituntut yang kedua, setelah kita bercakap benar bila berbicara, hendaklah kamu menepati janji apabila kamu berjanji. Tuan-tuan, jadi janji kita ini kita wajib tepati. No? Berapa ramai hari ni yang mungkir janji. Dah lah bercakap tak betul, maka bila cakap tak betul, dusta, maka berlakulah pemungkiran kepada janji. Tuan-tuan, pada anak-anak kita janji, kita kena tepati. Bukan kata orang lain. Anak-anak sendiri pun kalau kita berjanji, kita kena tunai. Kalau kita tak boleh, kita kena bongkar janji itu. No? Maka kalau tidak, maka kita telah melakukan satu kesalahan di dalam syarak, walaupun yang kita janji itu dengan anak kita sendiri. Kita telah mendidik dengan cara yang salah apabila kita mohon dengan anak kita, apabila kita mungkir dengan janji kita kepada anak kita. Jangan, tuan-tuan. Nah, anak kita akan terdidik dengan cara yang salah, yang akan menyebabkan dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Bila bercakap boleh mohon, bila janji boleh mungkir. Kita berkena dia hidup-hidup, suruh dia basuh mutu, lepas tu kita kata nak pergi beli ayam depan tu. Bila selesai, tiba-tiba kita tak beli. Dia kata abah kata buat uturan, kalau abah tak kata uturan, tak basuh mutu, tu yang abah janji tu. Lepas tu abah tak buat pun. Ni tuan-tuan, esok dia janji kata dia nak pergi sekolah, lepas tu dia tak pergi sekolah. Pasal apa? Pasal kita ajak dia, bila janji tak perlu tunaikan. Kita mohong dia, esok dia mohong kita. Dia abang kata dia pergi library, rupa-rupanya dia pergi merendak di taman rimba. Jahanam kita. Jahanam anak kita kerana jahanamnya kita. Tuan-tuan, ikan itu lazimnya rosak bermula dari kepalanya. Jadi kepala rosak, bawah dengan mudahnya rosak. Nak tengok ikan elok tak elok, tengok kepala dulu. Jangan tengok ekor, tengok kepala dulu. Tengok mata dia merah, kan? Mata dia tak biru, dia hilang dah segang dah, tuan-tuan. Macam tu lah, kalau anak itu rosak, lazimnya kerosakan itu kebiasaannya bermula daripada tarbiyah ibu bapaknya, daripada pendidikan ibu bapaknya, daripada salah ibu bapaknya. Wa addu idza tumintum. Kemudian yang ketiga, dan tunaikan janji bila kamu dan tunaikan apabila kamu diberi amanah. Mana sempurnakan amanah itu. No? Semua. Kata Imam Baihaqi termasuklah minal ibadat wal ahkam. Daripada ibadat-ibadat yang wajib kita laksanakan, kita wajib tunai. Hukumnya dia kata wajibun, wajib. Semayang wajib. Puasa Ramadan wajib. Zakat wajib. Nazar wajib. Maka tunaikan kewajipan-kewajipan yang wajib ini sebagai suatu yang telah pun kita aku janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak, tuan-tuan? Wa addu idza tumintum. Bahkan kata Imam Baihaqi, wa ma alaihi min riayati haqqi nafsihi wa zawjihi, sehinggalah apa-apa sahaja yang dia kena jaga daripada hak dirinya dan hak ahli isterinya, hak ahli keluarganya, no? Wa akhihil muslim, daripada hak saudaranya yang Islam, no? Jadi makna kita kena jaga hak diri kita. Jangan kita pandang ringan kepada hak diri kita. Kita musnahkan diri kita, kita rosakkan diri kita. Kita kena bertanggungjawab esok depan Allah, tuan-tuan. Cukup-cukuplah, sudah-sudahlah merosakkan diri.
Ambil rokok, bubuh di mulut. Kata tak mau api, tapi ambil pita dekat dengan mulut kita. Buang-buang tuan-tuan. Esok kita susah depan Allah. Bila kita balik, antara yang menyebabkan kita menerima beban di depan Allah kerana kesilapan diri kita sendiri, bila kita tidak melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Nampak? Dia kata menjaga hak isteri kita, tanggungjawab kita kepada isteri kita, memberikan kepadanya tarbiyah, didikan agama, fardu ain, tanggungjawab kepada suami kita, kita menunaikan amanah, menunaikan tanggungjawab sempurna sebagai seorang isteri, tanggungjawab pada anak kita, kita didik mereka dengan agama. Bahkan dia kata wa haqqi mamlukihi, sehinggalah hak mereka yang dimilikinya. Makna kita ada pekerja, tanggungjawab kita sebagai majikan kepada pekerja. Maka kata dia fa'adaul amanati fi kulli zalika wajibun, maka adapun menunaikan amanah pada semua yang telah disebut itu hukumnya wajib. Tadi dia kata termasuk min nushihi, kita beri nasihat agama. Zaman ni tuan-tuan, wasiat-wasiat iman, nasihat-nasihat agama hanya seolah-olah kena keluar daripada orang yang mengajar agama saja. Itu tak betul. Semua kita ini dituntut balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku, kata Nabi, walau satu ayat. Masyarakat ada tanggungjawab. Bapa ada tanggungjawab. Ibu ada tanggungjawab. Anak-anak ada tanggungjawab. Pemimpin ada tanggungjawab. Rakyat ada tanggungjawab. Semua kita ada tanggungjawab. Kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab itu sebagai amanah Allah yang mesti kita tunaikan, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, wahfazu furujakum, ay wahfazu ayyuhar rijal wan nisa, jagalah wahai para lelaki dan wanita, furujakum an fi'lil haram, daripada buat benda haram. Jaga kehormatan. Jagalah kemaluan kita. Jaga kehormatan dan maruah diri kita daripada buat benda yang haram. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Allah sebut dalam Quran, orang-orang laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, dan begitu juga wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka. Maknanya kita akan menjaga maruah diri kita. Kita akan mempertahankan maruah diri kita. Hari ini, zaman ni, orang-orang muda sebahagiannya terpengaruh dengan budaya yang mari daripada barat dengan dahsyat sekali. Budaya hedonism, tidak rujuk kepada agama. Sebaliknya, tanyalah kepada diri sendiri. Kalau benda tu disukai buat sahaja. Tak perlu nak tanya Quran, tak perlu tanya mak, tak perlu tanya bapa. Tak perlu. Tanya diri sendiri saja. Tuan-tuan, kalau dia tidak ada iman, lemah imannya. Kalau dia tidak ada agama, buta dan jahillah dia daripada hukum Allah. Matanya jelek, hatinya buta. Dia duk buat pitanya diri dia. Maka yang ditanya ketika itu adalah bukan lagi akal yang waras, hikmah dan fitrah, tetapi yang ditanyanya adalah iblis. Yang ditanyanya adalah syaitan. Yang dirujuk adalah nafsu amarah dalam diri dia. Jin jahat yang akan menjahanamkan dia. Sebab tu tuan-tuan, selamatlah kita ni. Kalau apa-apa kita bismillahirrahmanirrahim, dalam maksud kita rujuk kepada Allah. Dengan nama Allah tu, maksud dia juga adalah kita rujuk kepada Allah. Tanya Allah. Tanya agama. Hak ni boleh buat, tak boleh buat. Hak ni haram ke halal? Kalau benda itu dilarang, jangan buat. Kalau benda itu dibenarkan, boleh kita lakukan. Muslimin muslimat sekalian, ibu bapa wajib mendidik anak-anak menjaga akan maruah diri. Bahkan kalau kita mati, pertahankan maruah keluarga kita, ahli kita,
kita mati syahid. Man qutila duna ahli fahuwa syahidun. Man qutila duna irdihi fahuwa syahidun. Dia mempertahankan maruah itu pun matinya syahid. Tapi hari ini ada orang dengan mudah menjual maruah diri. Mereka yang mencari sedikit daripada habuan dunia dengan menjual maruah diri. Na'udzubillahi min zalik. Daripada memiliki keturunan yang lemah, yang membawa beban dan petaka, bukan sahaja kepada masyarakat, tetapi yang lebih besar, apabila kita balik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu menjadi sebab kita mendapat akan azab. Na'udzubillahi min zalik. Menjadi penghalang daripada kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghuddu absarakum. Ay kufuha amma la yajuzun nazar ilaih. Kamu hendaklah menahan daripada melihat apa yang tidak harus kamu lihat. Makna jaga pandangan, tundukkan pandangan. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan kamu, imna'uha min ta'ati ma la yajuzu ta'atihi syar'an. Tahan tangan kamu daripada dua ambil apa yang dihalang, dilarang kamu mengambilnya dari segi syarak. Jangan buat, jangan ambil yang haram, jangan buat yang haram. Seperti kata dia contoh kan, dia kata fala tadribu biha man la yasuru darbahu. Jangan kamu memukul tangan kamu itu orang yang tak boleh kamu pukul. Kita nak tumbuh orang, kita nak buat orang ikut suka kita. Ada orang debe atau dia samsin kampung dusun, orang dia tak heran. Kalau dia nak kata, dia kata. Kalau dia nak buat, dia buat. Kalau dia nak pukul, dia pukul. Kalau dia nak tendang, dia tendang. Maka orang ni adalah orang yang mencanggahi akan tarbiyah yang telah diajak dalam agama kita yang indah. Kita tidak akan memukul siapa-siapa. Tentu ingat dah, ada satu hadis yang panjang kita baca di dalam Bahrul Madhi jilid 17, cerita orang yang muflis. Kan Nabi kata, dia telah memukul wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa syatama hadha. Nabi kata dia ni telah memukul orang itu, dia telah mencela orang ini, dia telah mengalirkan darah orang itu. Semua menunjuk kepada kezaliman seorang manusia. Orang ni adalah orang yang esok bila dia mati, dia jadi muflis. Kenapa dia muflis? Dia ada pahala dia kena bagi kepada orang yang dia buat zalim. Pahala dia kena bagi serah kepada orang yang dia buat nanya. Dan apabila dia telah kehabisan pahala, kerana ramainya orang yang dia buat zalim, dia buat nanya, akhirnya Allah perintah malaikat, ambil dosa-dosa orang yang dia buat zalim, bubuh atas bau dia, bubuh atas tanggungannya. Maka jadilah dia orang yang tidak ada apa-apa daripada pahala, sebaliknya penuh dengan dosa. Maka dia dicampakkan ke dalam neraka dengan dosanya. Na'udzubillahi min zalik. Dan janganlah kamu mengambil yang haram daripada makanan-makanan. Makulan haraman atau masyruban haraman. Jangan. Hari ni tuan-tuan ada orang dia tak kisah dah. Orang Malaysia hari ni, walaupun Tuhan uji 2 tahun juga dekat dengan COVID, kemelesetan ekonomi kepada setengah keluarga dan kesusahan berlaku. Tetapi mereka tetap obses dengan makanan-makanan. Bukan takat bila cuti dalam negara kita saja penuh. Hari ni sampai keluar, sampai ke Siam dia pergi. Tuan-tuan, tempat-tempat percutian penuh. Kedai-kedai makan ramai sekali. Pergi makan. Nak makan, makanlah asalkan dia halal. Mencari yang halal adalah wajib. Talabul halali faridah. Wajib mencari yang halal. Tapi hari ni dia pun tak heran. Sebahagian masyarakat kita tak heran makan makanan yang non halal. Tuan-tuan,
Sebab itulah hari itu yang JAKIM cadang untuk mewajibkan restoran-restoran yang tidak menjual arak dan babi ini, mereka itu kena dapat sijil halal. Sebab nak jaga iman orang Islam ni, tuan-tuan. No? Tapi hari ni orang Islam sendiri yang lemah iman, mereka itu tak kisah untuk masuk ke restoran-restoran yang mai daripada luar yang buat perancis di sini. No? Dengan menganggap bila tak jual babi ataupun tulis di luar mesra Muslim, senang untuk masuk. Ambil pekerja seorang pakai kain tudung, cukuplah itu sebagai tanda halal. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Halal bukan sekadar binatang yang kita nak makan tu kena sembelih, tapi peralatan dia, cara nak masak dia, bahan-bahan masakan dia, semua mesti halal. Tuan-tuan, hari ni dia masuk restoran Korea lah, restoran Jepun lah, restoran luar negara ni, tuan-tuan, no, yang tidak ada sijil halal, tak ada masalah. Ada seorang Grab, dia telefon dekat orang yang pesan tu kerana rasa takut berdosa. Seorang perempuan angkat, ni viral, tuan-tuan. Grab ni kata, "Akak, apa nama, saya nak bagi tahu akak, yang akak pesan ni dia non halal. Saya nak maklum yang akak pesan ni dekat restoran ni dia non halal." Dia kata, "Tak apa, saya dah tahu. Tak, saya takut saya berdosa, saya tak bagi tahu akak." Tak apa. Maknanya dia dah biasa makan non halal. Ini, tuan-tuan. Wa kufu aidiakum. Tahan tangan kita. Tangan kita ni ambil yang haram, rasuah, buat yang haram, zalim orang, nanya orang. Tuan-tuan, jangan kata pukul saya nanya orang, tuan-tuan. Tuan-tuan jadi ketua, tuan-tuan tenyih, benar tak betul, atas-atas, hingga menginaya orang yang di bawah kita, daripada staf dan pekerja kita. Itu haram. Kita menginaya dia, keluarga dia, anak isteri dia. Dia patut dapat hak dia untuk dapat pangkat jawatan. Tiba-tiba kita halang dengan tenyih tangan kita. Patut dia yang dapat projek, kita halang dengan tenyih tangan kita. Kita halang dengan kuasa yang ada pada kita, maksudnya kita bakal bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat zalim, tuan-tuan. Jangan. Sebab kita akan mati. Dan pada saat kita mati, habislah masa yang tinggal dekat kita, sudah tiada lagi. Melainkan kita akan berjumpa dengan orang yang kita buat zalim dan inayah itu di depan Allah. Disebut, dia kata, jangan salah seorang daripada yang tu mati. Hak buat zalim, hak kena zalim, mati. Maka sahlah kata pengarang Bahrul Mazi, kedua-dua mereka akan bangkit dan diadili di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tunggu mati, selesaikan dulu di atas dunia ini. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka siapa yang melakukan jaminan ini ataupun yang memastikan keenam perkara ini dipelihara, dijaga, ditunai, dilaksana, maka dia mendapat jaminan syurga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang balik, tuan-tuan. Apa dia? Jaminlah, kata Nabi, bagiku 6 perkara dalam hidup kamu. Aku jamin kamu masuk syurga. Yang pertama, bila kamu bercakap, maka berlaku benarlah dalam percakapan kamu. Yang kedua, bila kamu berjanji, tunaikanlah janji kamu. Yang ketiga, bila kamu diberi amanah, tunaikan amanah kamu. Yang keempat, jagalah kehormatan kamu, jagalah maruah kamu, jagalah kemaluan kamu. Maknanya, jangan pergi duduk buat benda haram, zina, liwat dan sebagainya. Waghuddu absarakum, dan tundukkan penglihatan kamu. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan kamu daripada buat yang haram. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sekira-kira bila kita menghayati ke-6 perkara ini, maka jelas akan
amanlah dunia ni tuan-tuan. Kalau betul-betul kita pakat buat, kita pakat tunai, bukan sahaja kita dapat jaminan syurga, bahkan kesan besar dalam hidup manusia adalah kesejahteraan yang akan kita terima. Bayangkan semua orang cakap yang benar, tak ada orang bohong kita. Bayangkan bila orang tu berjanji, dia buat apa yang dia telah janji. Bayangkan orang tu diberi amanah, dia tunaikan amanahnya sebaik mungkin. Bayangkan. Allahu Akbar kabira tuan-tuan. Tapi hari ini kita berada di akhir zaman. Semudah itu orang bercakap dusta, semudah itu orang berjanji, dia mungkiak janji. Padahal dalam zaman yang macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar kabira, mereka boleh pusing balik. Ada orang dia berjanji, orang rakam macam saya duk cakap ni lah. Orang rakam, dia janji gitu-gitu, gini-gini kan. Tiba-tiba dia tak buat pun janji dia. Orang boleh pusing balik, tunjuk gambar. Ni cakap dulu, ni janji dulu, ni cakap bagian-bagian dulu. Tuan-tuan, tu di dunia. Di akhirat bayangkan, lagi canggih rakaman yang akan ditunjukkan kepada kita nanti bila kita balik ke sana. Mudah-mudahan Allah kesian-belas pada kita, diberi taufik pada kita semua untuk kita didik dengan didikan terbaik diri kita, isteri kita, anak-anak kita, dan berlaku adil kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita hanya memegang kunci syurga untuk kita masuk dan membawa bersama orang-orang yang kita sayang dan kasih masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita semua akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, masa pun sudah sampai. Saya harap tak ada orang balik kecuali dia semayang dulu 2 rakaat sunat isyraq untuk dia balik dengan pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi kata, man sallal qadata fi jama'atin, siapa-siapa yang semayang subuh dalam keadaan subuhnya berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia terus duduk berzikir, termasuk dengan kuliah subuh, mengaji kitab, baca Quran, kemudian hatta tatlu asy-syamsu, sehingga matahari pun terbit. Matahari terbit hari ni 7:04 tuan-tuan, campur 15 minit supaya berlalu satu galah itu. Kerana kalau kita bangun terus langsung ketika matahari terbit, maka ketika itu matahari masih lagi berada 2 tanduk di antara 2 tanduk syaitan, masih lagi waktu haram sembahyang, sehinggalah masuk 15 minit. Maka kata Nabi, summa shalla raka'atain, dia bangkit mayang 2 rakaat. Maka pulanglah kita nanti ke ajri hajjatin wa umratin, dapat pahala haji dan umrah. Kata Nabi, tammatin tammah, pahala itu sempurna dan sempurna. Hadza wabillahi taufiq. Kita jumpa lagi dalam kuliah kita akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit pengumuman tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang ada kelapangan dijemput untuk bersama-sama menjayakan program yang sedang diadakan pada ketika ini di yang diadakan pada ketika ini di Stadium Sukamenanti tuan-tuan, di Stadium Sukamenanti. Tuan-tuan dijemput untuk bersama-sama pada malam ini dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Ada tausiah pada malam ni, ada 3 tausiah daripada Habib yang dijemput. Jadi tuan-tuan dijemput untuk meramaikan majlis. Dan besok kita ada kuliah duha di Dewan Seri Mentalun sama dengan Datuk Kuasa Fatwa Syekh Aminuddin dan Pegawai Kasem ini. Saya baca doa dah. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat.
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.